Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini kita baca buku baru. Tajuk dia Asas Panduan Fardu Ain Lengkap. Asas Panduan Fardu Ain Lengkap. Buku bahasa Rumi ni. Jadi orang beri baca dah Alif. Habis dah. Jadi buku ni ada di kedai buku, kedai kitab Tanjung Alam Akademi. Tengok gambar dia, kok dia cak lama. Gambar dia. Oh dah dah. Lepas tu tadi tu kira lah kita hutang. Lepas tu minggu lepas tu ada orang siapa dia bagi duit tu buat bayar buku ni. Kita tak tahu jumlah dia. Kita pergi masuk dalam tabung surat. Jadi boleh jumpa semula lepas ni. Nak ada orang yang beri duit minggu lepas, kita beri tangan takkan nak bilang itu. Dia tu buat beli kitab kat baru ni. Boleh pakai. Lepas tu tengok dalam baju dah ingat 2-3 ribu dalam tabung surat. Jadi nak tahu jumlah tu, nak potong balik harga ni. Nak buat beli berapa orang ada sekian ni tak? Ada? 10 Jadi orang-orang baru, budak-budak baru boleh beli lah. Mak tepung saya. Lepas tu? Tak bisa alamat dia. Lepas ni? Apa dah orang sini? Dah hati sama dah. Dah soalan orang nak jawab. Nak beli habis dulu. Dalam minggu depan Depan. Soalan orang tu. Jadi soalan minggu lepas tu tak nak jawab malam ni. Betul dah apa yang dia ambil kau balik. Dah pernah lah tu. Sama yang lebih kurang ni buat mai. Tak tengok belaka. Jadi hak kita ni ni tapi tu kulit lain ni, kita kulit lain ni. Dia ambil pula kan. Jadi soalan hak minggu lepas tu tanya semula lah. Pasal masuk dalam buku tu Adimak buat balik. Jadi tanya semula. Banyak orang nampak. Kat 20. Bukan pakat ngaji mak tau. Tengok rumah kita Pak Mawi buku belia pula kan. Jadi kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kata pengarang rahimahullah ta'ala, buku ini bernama Asas Panduan Fardu Ain Lengkap. Jadi kita masih lagi baca hak Rumi ni kerana memandangkan permintaan daripada budak-budak muda ni ramai sangat. Minta lagi baca hak Rumi dulu. Dia minta. Jadi hak orang duk minta dalam telefon, dalam mesej, kitab Jawi macam Mata'i Badrain dan seumpamanya itu agak sabar lah. Kita baca hak Rumi dulu kerana ra'i kepada apa benda ni budak-budak baru ramai ni. Jadi buku panduan fardu ain ni dia cukup ringkas, pendek je. Tapi dia banyak bab. Dia ada mula dengan agama Islam, masalah keimanan, rukun Islam, rukun iman, masalah bersuci, bab-bab tentang sembahyang, tayamum, tentang haid, tentang solat, tentang orang mati, tentang solat sunat, tentang puasa, iktikaf, umrah, jual beli ada jenis riba, ijarah, sewa menyewa, ada hukum nikah cerai, ada bab iddah,
bab talak, bab pidana takzir, hukum-hukum sembelih, makanan halal haram. Jadi kita mula pada muka yang pertama. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, agama Islam. Agama dululah. Yang dikatakan awaluddin ma'rifatullah itu awal-awal mengenal Allah. Allah inilah sumber agama. Yang pertama, pengertian Islam. Kita sebut Islam, bank Islam, universiti Islam, kolej Islam, Islam hadari, apa benda Islam ni? Kata Islam berasal daripada bahasa Arab. Nombor satunya kita kena faham bahasa Arab ni bukan bahasa Melayu. Bahasa Arab. 5 huruf. Hamzah, sin, lam, alif, mim. 5 huruf. Yang menurut segi etimologi mempunyai beberapa pengertian, iaitu keselamatan atau perdamaian atau penyerahan diri kepada Tuhan. 3 makna inilah biasanya dipakai makna Islam. Islam bahasa Arab. Kalau fi'il madhi ni akan mengaji ilmu saraf, aslama yuslimu islama, itu masdar dia. Kata dasar Islam. Dia membawa makna keselamatan dan juga perdamaian, dan juga membawa makna penyerahan diri kepada Tuhan. Itu menyerah diri. Orang putih panggil surrender. Sebab tu bila kita semayang, kita kena surrender, akak tangan, Allahu Akbar, mana mu yang maha besar, tak lawang segala hukum aku terima belaka. Kalau perang mana-mana pun, kalau akak tangan gini dak ci tembok, tak lawang. Ambur tak lawang. Dah kali tak semayang, lawang. Orang tak semayang, mana orang lawan Tuhan? Orang nak perang dengan Tuhan. Orang tak mau perang dengan Tuhan, orang tunduk dengan segala hukum Tuhan, kat tangan. Membawa makna selamat lah. Ketiga pengertian itu tercakup dalam kata Islam. Makna selamat, makna damai, dan makna serah diri kepada Allah. Serah diri ni makna segala hukum Allah, dengan segala perkara-perkara yang datang daripada Allah, sama ada berupa qada dan qadar, rezeki dan sebagainya, atau hukum yang difardukan ke atas kita serah, tak lawan, terima, kita panggil Islam. Biasanya dalam kitab-kitab ulama buat ta'rif al-inqiyadu bima ja'a bihi Nabi SAW min ahkami syariah atau mislah, maknanya kita menjunjung segala perkara yang dibawa datang kepada kita oleh Rasulullah SAW daripada segala benda yang berkait dengan agama. Itu orang Islam. Segala benda yang Nabi bawa ni yang berkait dengan agama, sama ada fiqhnya, sama ada tafsirnya, sama ada hadisnya, sama ada syariat, hakikat, makrifat, tarekatnya, ataupun apa benda ni akhlaknya, ceritanya, pengajarannya, iktibar, nasihat, kita terima belaka. Terima. Terima belaka. Tak takwil lah. Sebab apa jua yang datang daripada Nabi SAW, ia adalah wahyu. Cuma dibahagikan oleh ulama, wahyu ni namanya Quran, wahyu ni namanya hadis. Sebab agama Islam memang bercita-cita terwujudnya keselamatan dan perdamaian seluruh umat manusia di dunia ini, dan mengajarkan kepada manusia untuk menyerahkan diri kepada Allah dalam segala amal perbuatannya. Jadi tujuan agama itu sendiri iaitulah penyatuan. Nak menyatukan sekalian umat manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam ini atas mentaati satu Tuhan. Itu tujuan. Taat Tuhan ataupun menghambakan diri kepada Allah. Sebab tu seruan para nabi, semua nabi lah, kepada umat masing-masing sama je. U'budullah wajtanibut taghut. Hambakan diri kepada Allah dan jangan perhambakan diri kepada makhluk. Mana hambakan diri kepada Allah ni, termasuk di sana kita menjunjung segala perintah halal dan haram. Yang kita kumpulkan segala kehambaan kita itu dalam satu amalan yang kita kenal dengan nama solat.
Jadi kita serah belaka dah segala pekerjaan, segala perintah, halal haram kita turut belaka, kita taat belaka, kita terima belaka. Mana alamatnya? Maka alamatnya itu dengan sembahyang. Baru jadi. Nah, tunjuk maknanya kita terima belaka segala ketentuan, segala hukum dengan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Nah, sebab tu bila dikatakan orang yang tidak sembahyang, maka tak ada dah agama dia. Agama tu kesekaliannya bukan sembahyang. Agama suku sembahyang suku. Taat pada halal haram suku. Menjauhi zina suku. Menutup aurat suku. Semua taat lah ke. Nah, tapi kesemuanya itu disimpulkan dalam suatu rupa yang namanya sembahyang. Nah, batu orang tak sembahyang, agama ada. Man la salata lahu la dina lahu. Siapa yang tidak ada sembahyang baginya, maka tak ada agama baginya. Tak ada agama. Nah, tak ada agama ni macam etis. Tapi kalau kita tanya dia, awak Islam ke komunis? Dia kata Islam. Dia tak sembahyang. Dia tak sembahyang pun Islam kau. Tak ada. Bila tak sembahyang, tak ada agama. Ambil di mana ni ulama kata ni? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu imaduddin. Solat tu tiang agama. Maksud tiang agama, segala agama itu bersangkut pada tiang yang namanya solat ni. Tak tiang ni ada agama. Nampak? Faman tarakaha faqad hadama din. Maka barang siapa yang tinggal sembahyang, mana tak sembahyang, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Dia runtuh agama. Mana bila runtuh agama, ada agama. Jadi bila orang yang tak sembahyang ni, Islam pada rupa saja. Pada hakikinya tidak Islam. Kerana tak cukup rukun. Seperti orang yang sembahyang, dia tahiyat awal saja sembahyang. Lepas tu salam. Tahiyat akhir saja. Maka takbir Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir salam. Kalau orang mari, orang tengok. Ayah ni ayah. Anak dia kata tu. Orang mari pun tengok tengah mari, tengah duduk tahiyat akhir. Mesti orang tu kata duduk sembahyang. Nah, pada hari takbir ni terus tahiyat akhir selalu. Tak ada dah, tak ada rokok. Nah, sujud-sujud tak ada, tahiyat akhir selalu. Jadi orang yang mari ni bila anak tengok, tu ayah. Oh, sembahyang. Mana di sisi orang sembahyang lah dia. Di sisi agama dia tak ada sembahyang gitu. Pasal tak ada rukun. Nah, tak ada rukun. Nah, kan Islam ni rukun. Sembahyang ni rukun Islam. Nah, jadi maknanya keseluruhan perintah itu dikatakan cara hidup. Bukan sembahyang, puasa, zakat, haji saja. Itu bukan Islam. Itu sebahagian daripada Islam. Islam ni agama, ad-din. Agama ni cara kita hidup. Hidup kita ni dia ada cara. Cara lagu ni Buddha. Cara lagu ni Islam. Cara lagu ni Kristian. Cara lagu ni Yahudi. Dia ada. Jadi Islam ni bukan spek luar. Mencakupi ke semua aspek kehidupan. Itu dia kata agama Islam, agama yang syumul. Syumul makna lengkap. Lengkap segala bab. Kalau sembahyang, puasa, zakat, haji saja tidak lengkap. Cedera agama Islam. Sama taraf dengan agama lain. Cara buat ibadat saja. Tapi Islam ni lebih. Dia merupakan betul-betul the way of life. Cara kita hidup. Cara maknanya berpakaian. Berpakaian Islam ada. Agama ada khabar. Lagu ni tak boleh pakai setakat ni. Kalau lebih lagi ni boleh pakai. Perhiasan begini haram pakai. Hak gini harus pakai. Itu pakaian. Maknanya dia ikut cara tu. Itu dia panggil orang ikut Islam. Tapi kalau dia sembahyang saja dia ikut perintah agama, tapi cara berpakaian dia ikut, maka separuh Islam. Sebab Islam cara hidup. Islam bukan rukun Islam 5 tu. Rukun tu khabar hak dasar. Kalau kita buat di 13 rukun pun tak sah kat sembahyang kita kalau syarat ada. Dah tahu dah buat tak ke dah 13 kan? 13 rukun comel. Baca Fatihah macam Syekh Wasik dah. Sujud 15 minit sekali sujud, tahu dah syarat mu tak jaga. Sujud walaupun macam 15 minit, tapi 3 kali ketuk ni dalam sujud lepuk dah sah tak sembahyang. Itu syarat tak jaga. Mana Islam bukan rukun sembahyang, rukun Islam hak 5 saja. Hak tu hak rukun.
Dia ada pula syarat-syarat dia. Nah, ada patah larang dia pula. Jadi kita nak kenal pemuda manis Islam, kita kenal cara hidup. Sebab tak ada lagi agama lain, segala bidang kehidupan dia kabur berlaku. Dia ada adab dia ada syarat dia ada larangan dia ada apa yang digemurkan pada syarat adab dia. Nah, agama Kristian tak jauh cara nak masuk tandas. Nah, agama Buddha tak jauh. Maknanya doa nak jimat. Nah, dia bab ibadat lah. Bab sembelih sikit ada. Kita semua bab. Nabi ajar berlaku, Quran ajar berlaku, lengkap. Nah, padahal tak ada kena-mengena dengan ibadat, dengan sembahyang, dengan puasa, zakat, haji. Nah, cuma bangun tidur Nabi suruh kata alhamdulillah. Nampak? Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mematikan aku semalam. Bila kita nak masuk dalam tandas kena nak mandi, Nabi ajar pula masuk dengan kaki kanan. Di pintu tandas kena kata pula Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, atau seumpamanya ajar. Ada panduan ni panggil cara hidup. Nah, kita keluar daripada tandas kena lakah kaki kanan dulu, kena kata pula alhamdulillah ghufranaka. Kita capai baju kita, masuk tangan kanan dulu. Nabi kata masuk tangan kanan. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi umurihi kulli. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi ni sangat suka menggunakan sebelah kanan dulu pada kebanyakan pekerjaan beliau. Jadi ajar juga. Nah, semua bab nak naik kenderaan dia kata begini. Habis cara. Nah. Nak maknanya apa benda ni, nak makan, suruh ambil ke tangan kanan. Nah. Bila nak minum air jangan napah dalam air. Agama lain dia kebal itu. Jangan napah, itu napah. Habis kolek. Dagangnya wasap. Banyak dah apa sekolah habis tapi minum senapah. Habis dah napah kita tu jangan nyawa nak tu. Waktu beg lu gelas. Nah, orang masuk pula. Kita dah lapar. Habis dulu. Tak. Macam kuda hok jatuh jauh temu padang pasir, jumpa air. Nah, tapi ajar berlaku tu bagi agama yang cukup lengkap. Hok remeh-temeh khabar juga, potong kuku. Nah, potong misah, remeh-temeh. Tiba-tiba ada pula orang kata bab mana agama ni tak ada politik. Bodoh. Faham? Bab mahkamah tu, bab besar tu, bab melantik qadi, melantik hakim. Nah, adab-adab hakim, adab qadi, adab menjatuhkan hukuman, syarat-syarat menjadi maknanya hakim. Nah, hukuman kesalahan jenayah, akta ni dia kata tak ada dalam Islam. Hak kecil ada, jadi agama Islam ni agama remeh-temeh lah. Cara bak kepik kuku, cara bak cabut bulu tiuk. Nah, yang sebenar syumul lengkap semua perkara. Dari mengajarkan kepada manusia untuk menyerahkan diri kepada Allah dalam segala amal perbuatannya. Kerana Tuhan ciptakan jin dan manusia supaya serah diri kepada dia, supaya jadi hamba dia. Bukan suruh jadi hamba makhluk, hamba harta, hamba pakat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan akan manusia, akan jin illa malaikat kecuali liya'budun. Ulama-ulama tafsir dia kata la ni la lil akibah. Maknanya kesudahannya untuk jadi hamba kepada aku. Bukan main-main gitu. Nah, bukan orang Islam Tuhan cipta untuk jadi hamba dia, manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Manusia lah insan. Keseluruhan manusia, sama ada jenis mana bangsa barat, bangsa timur, Afrika, Eskimo, Suk Hijau, tak ada kira. Nah, semua tu illa liya'budun, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba tak ramai nak jadi hamba Allah. Nah, ramai yang nak memperhambakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nak memperbodoh-bodohkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata hukum Islam tak sesuai pada zaman sekarang. Orang ni nak membodohkan Tuhan. Mana dia lah sifat dengan alimun hakim, Tuhan tidak. Kan Allah ni pencipta dunia, pencipta alam ni. Dia yang buat bintang, yang buat bulan, daging dan sebagainya. Nah, dia buat belaka tu. Tiba-tiba kita kata hukum dalam Quran tak sesuai dengan zaman sekarang. Maknanya Tuhan tak hijau. Tuhan tak pandai lagi, pandai dia lagi. Nah, ni orang tak mengaku sebagai hamba Tuhan. Kita nak hamba Tuhan ni, kalau mengaku hamba Tuhan, maknanya kita ni
Serba-serbinya tak tahu. Allah lah yang lebih tahu. Baru panggil hamba Tuhan. Apa yang datang daripada Tuhan ni bersifat restu mutlak. Tak ada takwil, tak ada tapi. Begitu juga datang daripada sunnah. Kalau kita nak takwil, nak tengok dulu datang pada ulama'. Itu boleh. Tengok dulu. Nah, fatwa ni kita boleh ikut ke tak? Itu lain. Tapi ayat Quran lain, dia restu. Dia tak boleh tengok dulu, call dulu. Nah. Dia kata tak sesuai. Bapa Allah Ta'ala cipta dunia ni Tuhan tak erti. Kan Allah Ta'ala tahu dah segala benda yang berlaku dalam alam ini sebelum daripada cipta alam lagi. Nah. Inna Allah qaddara maqadira kulli syai' qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana atau kama qala. Nabi sebut sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan segala kejadian yang akan berlaku pada alam ini sebelum daripada Tuhan ciptakan langit dan bumi dengan qadar 50,000 tahun. 50,000 tahun nak buat Allah, nak buat langit, nak buat bumi, Tuhan tetap dah. Sekian hari bulan begini berlaku, sekian hari bulan begini berlaku, sekian bulan pokoknya terbalik. Tak? Sekian hari bulan soalan awak adik di rumah. Faham tak? Dia ada berlaku dah. Nah, sekian hari bulan orang ni sepatutnya boleh jadi lagi, tak boleh jadi dah, balik kampung terus. Dah, macam-macam ada. Tu semua tu 50,000 tahun. Tiba-tiba kita kata hukum ni tak sesuai pada zaman sekarang. Mana orang ni dia rasa dia bijak pada Tuhan. Tak ada orang pada bijak pada Tuhan. Tak? Dah, jangan ambil. Banyak dah ni, banyak dah. Banyak dah nak jawab. Kata Islam menurut pengertian agama telah dirumuskan oleh Nabi Muhammad sendiri dalam hadisnya. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Selalu kita dengar hadis ni. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang begitu masyhur. Artinya Islam adalah engkau mengakui bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan melakukan haji jika mampu. Dari hadis ini asal mula ajaran tentang rukun Islam, iaitu syahadat, solat, zakat, puasa dan haji. Tapi bukan makna keseluruhan Islam, makna 5 perkara ni saja. Inilah salah faham masyarakat Islam mutaakhirin ini. Dia rasa Islam ini 5 ni saja, iaitu mengucap, semayang, zakat, puasa, haji. Tidak. Nabi menyebut ini sebagai suatu perkara yang penting dalam agama Islam. 5 ini benda yang penting, benda besar. Hak lain penting juga, ini yang penting lagi. Tak, bukan kata hak lain itu tak penting. Nah, macam dalam hadis-hadis tentang dosa besar. Ada hadis yang Nabi sebut 7 dosa besar. Nah, jangan kita faham 7 saja dosa besar. Dalam hadis yang lain Nabi sebut 3 pula. Dalam hadis yang lain Nabi sebut 5. Nah, bermakna banyak. Jadi Nabi sebut pada sekian kali 5, kadang-kadang disebut 3. Nah, tapi yang masyhurnya 7 tu lah. Tapi ulama-ulama dikaji hadis, rupanya lebih daripada 7 daripada hadis-hadis yang sahih sampai kepada kita. Itu maksudnya. Jadi rukun Islam 5 ni bukan Islam tu makna 5. Nah, makna kalau kita buat 5 ni pakai sahih dah masuk surga. Tak. Nah, kerana apa benda ni? Orang munafik pun buat juga semayang. Nah, semayang 5 waktu, belakang tu imam duduk. Nah, ni dah main belakang-belakang macam kita. Biar-biar tolong. Nah, Abdullah bin Ubah. Datuk Seri Abdullah bin Ubah. Oh, belakang Nabi. Dia bahagian tepik pula. Bila Nabi keluar daripada rumah, nak masuk dalam masjid, dia tukang khabar. Rasulullah mari. Dia. Nah, padahal dia bapak munafikin. Macam sembahyang lah. Bukan 13 rukun kita ulang balik tadi. Kalau kita buat benda-benda yang membatal, punah janak kot sembahyang kita. Jangan pakai bila kita sembahyang, pakai jadi. Kena jaga pula perkara yang membatal. Begitu juga dengan Islam. Nah, tiap-tiap yang boleh tersimpul, maka boleh terlerai. Maka Islam ini boleh disimpulkan. Lagu mana? Dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Dah boleh cabut boleh cabut pula. Itu hanya sebagai akad. Tiap-tiap akad boleh terlerai. Bila kita ikat kasut, boleh cabut pula karang balik sekolah, buka tali kasut. Bila kita akad jual beli, boleh pelerai balik. Bila kita akad nikah, boleh pelerai balik. Cuma nama cerai, nama tolak, nama pasak.
Nah, ataupun dia buat perkara walaupun dia tak reda berlaku perceraian, jadi cerai juga. Begitu juga dengan Islam, dia boleh datang, dia boleh pergi. Kita kena jaga, jangan beri dia pergi dalam keadaan kita duk rasa dia masih ada dengan kita. Nah, batu ulama buat pula kadang-kadang kitab-kitab perkara-perkara yang membatalkan akidah. Nah, benda-benda yang menyebabkan jadi riddah. Nah, kalau buku Rumi hak masyhur hak mutaakhirin ini yang ditulis oleh bekas mufti Sabah. Nah, mana? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bagus. Nah, kerana dipermudahkan daripada ibarat-ibarat kitab lama, nak perkara yang boleh merosakkan akidah. Kadang-kadang kita duk mengaji kitab lama tu, apa kok mana ni? Nah, Mu'tazilah Qadariyah kita dah, kita hadari. Faham tak? Kok mana ni? Nah, akhirnya dipermudahkan baru kita. Tujuan bukan dia nak menghina siapa-siapa. Dia nak mempermudahkan masing-masing jaga. Dia gitu. Jadi Nabi sebut dalam hadis ini masuk Islam dengan mengucap kalimah syahadah. Nah, dia asalnya dua kalimah. Asalnya mengucap dua kalimah syahadah. Tapi disebut dengan kalimah saja kerana dua itu seperti satu. Allah dan Rasul ni macam satu, bukan satu. Tapi yang Allah ni Al-Quran, Rasul tu hadis-hadis dia. Ni agama kita. Yang Nabi tinggal jadi pedoman yang tidak sesat, kita pegang dua ni. Tetapi Allah kata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni dia keluarkan kata-kata bukan dengan fikiran semata-mata, tetapi semuanya wahyu daripada Allah. Maka dua walaupun hadis suku daripada Quran, dia macam satu juga datang daripada Allah. Maka ulama rekah dengan dua satu kalimah saja. Dua kalimah syahadah. Tak dikata dua kalimatai syahadah. Dikata dengan dua kalimah. Maksud dua kalimah ini, mana kalimah dua kalimah itu, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dengan lain daripada ini, orang kafir tak jadi Islam. Sebutlah lagu mana pun tak boleh. Nah, umpama ditukar dengan maknanya kita kata asyhadu rahman, asyhadu anna rahmana. Nah, asyhadu an la ilaha illa rahman umpamanya, tak boleh. Nah, disebut dalam kitab Syarah Fiqhul Akbar. Nah, kalau orang tukar asyhadu an la ilaha illa rahman, illa rahman. Asyhadu an la ilaha illa rahman, tak boleh lagu tu. Walaupun maksud Tuhan yang satu. Nah, Rahman nama Allah juga. Nah, ataupun dia kata asyhadu an la ilaha illa rahim, tak boleh. Nah, atau ditukar nama Muhammad bubuh Nabi lain, tak boleh juga, kerana Nabi Muhammad SAW inilah melambangkan sekalian Nabi-Nabi yang kemudian sebelum daripada Nabi. Nah, buh nama Nabi wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna Ayyub Rasulullah, tak boleh. Tak masuk Islam. Wa asyhadu anna Idris lagi boleh, tak masuk pula. Tak. Kena wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa? Kerana Nabi ni khatamul anbiya wal mursalin. Dialah yang menyempurnakan segala hukum-hukum yang dibawa datang oleh Nabi yang sebelum. Nabi biasa sebut dalam beberapa hadis yang maknanya sama, kita terjemahkan. Nabi-Nabi ni nak banding dengan aku adalah susunan batu-bata pada bangunan yang begitu teguh, yang ada satu lagi bata yang tidak muat. Nah, maka akulah bata yang terakhir itu. Nah, jadi kalau ada masuk sutir ke bata, maka dah utuh hadis ni kemah ni. Nah, maka bata hak last kali itu akulah. Nah, sebab tu padan dengan seorang Nabi saja. Nah, masuk Islam. Nah, kafir lagu mana pun semua tak baikah 15 tahun, 40 tahun dah semua bergala. Siap gatul tak cia tekak naik kau pula. Dengan dua kalimah syahadah, dia Islam. Dia Islam dia. Nah, tak payah restu ibu bapa. Nah, tak payah nak minta surat ibu bapa. Ni ada pula keluar malaun ni. Nah, kena minta kepada orang keluarga pula nak masuk Islam. Ini semua ni sebenarnya sebagai penghalang daripada orang kafir masuk Islam. Nah, hanya dijangka lebih kurang daripada laporan-laporan mu'adah yang masuk Islam, lebih kurang 5% sahaja keluarga restu. Jadi keluarga tak kisah. Nah, lebih kurang 5% daripada orang masuk Islam direstui keluarga. Maknanya 95% lagi dengan macam-macam ancaman, hak bunuh ada, hak kata, hak pukul, hak susu, hak lari, hak minum air jadi gila dan sebagainya. Nah, dikhianati. Pasal apa? Masuk Islam. Tiba-tiba keluar pula kena buat syarat
restui keluarga. Kita nampak dah ini adalah perkara-perkara yang nak menyekat daripada kebangkitan agama Islam semula di daerah timur ini. Kerana kecenderungan kepada agama Islam nak semakin ramai. Tapi yang sedihnya orang Islam menjadi barasi dia. Jadi tukang apa namanya yang menjadi nak sebagai ayam laga. Patut orang kafir lah, orang Islam. Mana ada syarat? Ulama mengharamkan kita buat syarat. Cuma ulama pesan, kalau nak masuk Islam ini jangan main-main, masuk sungguh-sungguh. Agama bukan main-main tu. Pesan lagu tu. Jangan buat syarat. Bahkan sunat tu kita tak boleh kabur. Kerana menyusahkan dia, jadi takut masuk Islam pula. Orang kan sunat ni wajib, masuk jawi orang masuk Islam. Kita tak boleh kabur masa dia nak masuk Islam. Ulama marah. Ada orang dia kabur, mu nak masuk Islam batang, mu kena kerak lagi. Ni gaji someng. Nak kabur tu Allah aku masuk Islam. Tu kata ulama dah susah. Kerana menakut-nakutkan orang. Bahkan tidak boleh diceritakan hukum-hukum yang begitu banyak dalam Islam. Zaman Rasulullah SAW kabur tentang semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan dan mengeluarkan zakat. Maka orang Islam, orang kafir pun setuju. Dia rengang benda lagu ni. Tak usah kata orang kafir ni, budak-budak kita dah mak lempik. Kita pergi kat dia duduk lepak-lepak tu, kita pergi kabur. Dia pergi surah TR, duduk padang budak pergi surah. Kena semayang kena jemaah. Kena pakai serban, 7 hasta kena lilik. Banyak sangat benda nak kabur. Benda remeh-temeh kabur juga. Jadi malah rayang. Mana kalau orang ini tak mari surah, tak semayang lagi, tak berani sujud pada Allah. Tak usah kata mari surah gitu 5 waktu. Semayang lah. Biar semayang di rumah pun. Jaga semayang. Lepas tu repik pula. Kalau tengah main bola balik main semayang. Biar tak pergi surah. Semayang 5 waktu. Jangan tak semayang. Jaga semayang lah. Ni tak kena pergi semayang. Tak boleh. Kena semayang jemaah apa semua. 27. Rumah pula begini-gini. Malah. Jadi berat. Dia nak suruh orang datang berjemaah ni. Orang yang tak kenal jemaah. Orang tahan di rumah saja. Baru kita tambah pula. Naik level. Pergi semayang surah dah pula. Dia kena pandai. Ni hak orang kafir. Kalau kita kabur semua benda, akhirnya nampak gemuk banyak sangat. Jadi syarat-syarat ini adalah bid'ah belaka. Jadi orang takut, jadi payah pula. Keluarga mana nak saing? Nak benar masuk Islam. Iaitu syahadat, solat, zakat, puasa dan haji. Jika seorang sudah membaca syahadah, maka formalnya menurut Islam, hukum Islam, ia sudah disebut seorang Muslim. Kata ejektif sifat daripada Islam. Dia asal daripada Islam, ni keluar Muslim. Maksudnya Islam, fahuwa muslimun. Maksudnya isim fa'il dia, orang yang memeluk agama Islam. Akan tetapi Islamnya belum sempurna, ia baru dianggap cukup Islamnya. Jika minimal dia menjalankan 2 rukun Islam lagi, iaitu solat dan puasa. Sesi. Bukan sekaligus pakai kabar banyak sekali. Budak-budak lagi kalau buku agama, pengatar agama Islam ni sikit je hukum. Jangan budak-budak tadika kan sikit. Dak kabar bak kilah mazhab Syafi'i, Hanafi lah kabar tu. Budak-budak ceng. Bagian sembahyang dulu. Ada terang lagi nak kena air mustakmal mukul jadi payah budak tadika. Peringkat sekolah menengah lain pula. Dia gitu. Padahal semua yang tak kabar pada budak-budak tu penting belaka, tapi tak sampai masa lagi, tak mahu merumitkan dia. Begitu juga dengan orang bukan Islam. Jadi semata sekurang-kurangnya dengan mengucap 2 kalimah syahadah jadi Islam. Dan Islam masuk surga lah. Tengok dulu. Kalau diisbatkan makna 2 kalimah syahadah, walaupun tidak sempat melakukan sebarang amal, masuk surga. Itu kelebihan 2 kalimah. Dia masuk Islam umur 80 tahun. Lamanya kafir. Masuk Islam, lepas masuk Islam, sebab dada. Sebab mati selalu. Ke mana? Syurga atau neraka? Ulama jawab lama dah. Kata Syekh Badruddin Al-Aini dalam kitab dia, syarah bagi Sahih Bukhari, Umdatul Qari. Dia kata, orang yang baru mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu mati. Maka kita kena husnul zanni, sangka baik. Dia ni Islam yang sempurna, masuk ke dalam syurga. Walau bagaimanapun, hakikinya Allah lebih mengetahui. Allahu a'lamu bihaqiqatihi. Allah Ta'ala lebih tahu dengan kejadian yang sebenar.
Maknanya kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah, hati dia memang membenarkan makna 2 kalimah syahadah ni. Memang dia membenarkan sungguh akan 2 kalimah ini dalam hati. Maka dia walaupun tak sempat melakukan ibadah, dia dihapuskan segala dosa dan masuk dalam syurga. Dan penuh dengan segala kenikmatan sebagaimana orang lain pula dapat nikmat. Ada gitu. Satu lagi, orang yang maknanya dia tak isbatkan dalam hati. Dia hanya berpura-pura mengucap 2 kalimah syahadah dengan sebab-sebab yang tertentu, pura-pura saja. Maka orang ini adalah Islam di sisi manusia, tetapi kafir di sisi Allah SWT. Maka dia kekal di dalam api neraka. Nampak? Dia kekal. Tuan-tuan kata baru mengucap. Orang yang telah mengamalkan amalan Islam 100 tahun, 1000 tahun, sekadar lakonan semata-mata, hatinya engkar kepada makna 2 kalimah ini, maka dia kekal di dalam api neraka. Masalah tanam tak ada kena-mengena dengan surga neraka. Masalah tanam boleh tanam neraka mana-mana. Kekasih Allah, kita ingat ke kafir? Dia tak bertaubat daripada segala dosa kafir. Dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, ataupun dia dah mengisbatkan makna ketuhanan dan kerasulan Nabi Muhammad, maka mati dalam keadaan kita tidak dah tahu dia itu Islam dah. Tanam jerat. Siap ngebakar banyak-banyak. Masuk tu ni Haji Mak? Masuk? Surga ni ke? Surga lah. Kita tak tahu yang Islam dia masuk seorang. Faham tak? Maknanya di sisi manusia, syariat, fiqh, kafir lah. Sebab mengucap 2 kalimah syahadah ni sebagai tanda dia tu kita perlakukan sebagai orang Islam. Tiba-tiba kita tak dengar dia mengucap, kita kenal ni dia kafir. Daripada muda itu kita kenal dah toket toto. Kafir aku orang zina ngak puas 3 kapal kagak. Minum arak ni 7 sungai dah. Tapi dah mengucap 2 kalimah syahadah dengan isbatkan makna dia. Cuma kita tak tahu dia masuk Islam. Jumpa banyak tepuh di mak rempik, mati keras tengah jalan, orang mampu dah toket toto. Ke Persatuan Cina tanam je tak? Masuk syurga. Dia bukan kira tempat tanam. Dah kalau nak mereka kena kocek. Zina siang malam, tak percaya wajib semayang. Dia kata wadah belaka pergi ke Mekah tu pusing ke batu. Nama Islam lah nama. Tanam dekat dengan kubur Syekh Ibrahim. Masuk surga masuk neraka. Ganah ni prefect ni. Ketua murid kan. Itu faham situ. Itu faham. Kemudian Allah tanya pula Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia dah ada nak mengucap. Kerana apa? Esok baru mengucap 2 kalimah syahadah. Dia telah membenarkan Islam agama betul, memang Allah Tuhan yang sebenar, Muhammad memang seorang rasul. Cuma dia nak pergi masuk, tanya orang kata kita tak anda kena pergi jabat agama esok. Dia pun esok baru nak pergi. Dia sebab dah hari ni. Faham lagi? Dia sebab dah. Dia yakin dah. Esok pergi jabat agama. Nitah jalan lari petrona. Orang hacur bu. Jumpa telinga sikit. Lari lawan apek 2. Tak ada mengocak bersa pun. Jawabnya masuk surga. Kerana dia beriman sisi Allah, kafir di sisi manusia. Tak ada alamat. Maka kita berjalan kan, kita tanam jerat tanah kubur kafir, tak berdosa. Kerana kita tugas kita bukan belah dada manusia nak tahu isbat tak isbat. Atas qadar zahirnya saja. Gitu. Tanam tak ada kira. Tanam kubur Tok Belang ke, tanam Mekah. Abu Jahal tanam dua ni. Tanam Mekah. Ada 2 ni duduk dia ni. Ayam panggang tu. Dia kira tanam dua ni. Yang penting amalan kita. Amalan kita. Cuma sunat kita mencita-citakan mati di negeri mulia. Sunat. Doa nak mati di Mekah, doa nak mati di Madinah. Di tanah haram, itu sunat. Kita berdoa tepat lebih. Jika seorang
Jika seorang sudah membaca syahadat, maka formalnya menurut hukum Islam, ia sudah sebut seorang Muslim. Akan tetapi Islam belum sempurna, baru dianggap cukup Islam jika minimal, kurang-kurangnya menjalankan 2 rukun, lagi iaitu solat dan puasa. Jadi tertib dia pula, solat dan puasa. Kecuali dalam situasi dan kondisi tertentu, ia dibebaskan daripada solat tanpa qada, mengganti dan tidak boleh berpuasa, tetapi harus qada pada waktu yang lain. Ada juga, walaupun dia dah dewasa, dia telah wajib sembahyang. Tetapi syarat sembahyang itu tidak sempurna. Umpama dia dalam keadaan hadas haid, jadi tak wajiblah sembahyang. Walaupun dia telah balik berakal dan telah sampai umur. Tapi pada umum maknanya kita ni kewajipan menunaikan solat nombor 2 lepas daripada sebut 2 kalimah syahadat. Dia yang penting. Betul ada ulama yang mengatakan rukun Islam yang pertama ini berkait dengan iman sebenarnya. Berkait dengan keimanan. Jadi bermula rukun Islam yang sebenarnya dengan sembahyang. Dengan hadis dalilah di tiang agama. Batu koma-koma pun, babi-babi pun, rempik-rempik pun, berahi ke main pun, sembahyang dulu kena jaga. Bukan kata molek main daripada ahli rumah. Tapi orang yang jaga sembahyang tak sama dengan orang yang tak sembahyang. Dia tak sama. Ada orang kata dia tak sembahyang pun hati baik, baik kepala otak tak sembahyang. Kalau baik sembahyang ada pula cakap apa ada gitu. Nak cakap gini boleh. Sembahyang nak tinggal pun mulut uduh. Boleh kata gak. Pasal mulut jahat. Tapi kalau kata tak sembahyang pun hati baik, tak kena. Hati baik mana? Baik ke tak mau tunduk kepada orang yang menciptakan dia? Kita tak mau hormat pada orang tua. Orang tua tu bukan ayah kita. Orang tua tu bukan pak kita, bukan tok dara kita, bukan cik kita. Cuma tengah jalan kita tak hormat. Tak baik dah situ. Dan ni Allah yang mencipta kita. Kita tak mau tunduk kepada dia. Batulah salah bila dikatakan semua agama adalah baik, belaka salah. Baik gua ni mengajak penyembahan kepada selain Allah. Mengajar umatnya supaya syirik kepada Allah. Baik ke? Ataupun dia kata agama semua betul belaka. Tak boleh. Itu dipanggil Islam liberal. Islam plural. Islam plural. Semua molek belaka. Tak. Hanya Islam saja yang betul. Yang tak betul agama lain. Dan kalau umat Islam tak betul. Islam tu betul dah, umat jadi tak betul. Pasal tak mau ikut. Dia ikut ke Yahudi, ikut Nasara. Orang haid dia kena qada. Puasa tak qada sembahyang. Orang haid, perempuan yang suci pada haid tak qada sembahyang. Dia kena qada puasa. Orang gila tak qada sembahyang. Kerana dia hilang akal. Begitu juga dengan pensan, dia tak kena qada sembahyang. Syaratnya dia pensan tu belum masuk waktu sembahyang. Dan dia sedar siumang daripada pensan koma tu selepas habis waktu sembahyang. Contohnya dia pensan waktu pagi. Pukul 10 pagi. Masuk waktu maghrib baru sedar baru dia pensan. Pagi pukul 10 tu baca surat Rabah, nama tidak dicalonkan, umpamanya tak. Pensan lah dia. Sampai lepas maghrib dah asar tu orang jiru hari dah apa dah susah. Kau anak-anak dalam anak dia sulung bang ngecung kat telinga. Lapung bisuti baru bangun pagi. Maka tak kena qada lah asar dengan tu. Pasal dalam waktu itu dia bukan mukallafun. Tidak kena taklid syarak. Ini satu pendapat. Tak kena taklid syarak. Sebab pesang ni dia hilang idrak. Adapun orang tidur wajib qada. Pasal apa? Pasal orang tidur sedikit saja panca inderanya hilang. Kalau kita tanya tak boleh jawab, gerak bangun. Nampak? Tanya memang tak boleh jawab. Akal hilang. Orang pesang kita tanya 5 campur 5 berapa? Tak boleh jawab. Orang tidur pun kita tanya juga. 3 campur 3 berapa? Tak boleh jawab ke? Setengah tidur. Walaupun dia pakar matematik. 15 buah universiti dia mengajar seluruh dunia. Tapi bila dia tidur dia tanya, tak tanya tinggi-tinggi algebra apa semua. 2 campur 2 berapa pada?
Kamu pakai matematik ingat. Tak boleh jawab. Dah. Maka tapi gerak bangun. Wajib kena qada sembahyang. Nah, dia hilang sedikit idrak. Ni ulama. Nah, ulama tidak macam kita. Nah, dia tak makan kuih je. Dia tahu belaka kuih ni daripada mana, apa mana tahu belaka. Nah, kita ranggah je puak berok. Puak berok gitu je lah. Nah, orang pesang gerak. Tak anu. Orang pesang dia gerak. Anu je. Dah anu. Dah. Kalau dia anu, sebab itulah orang pesang berat sangat, tak ada akal terus. Maka tak kena qada sembahyang. Betul orang yang koma kan sampai pesang belah-belah tahun ada. Dah rekod puluh-puluh tahun hak rekod pesang. Koma dia panggil koma lah. Istilah koma. Biasa pesang ni maknanya sejak sejam 2,5 jam dia panggil pesang. Dah istilah je lah. Benda sama je. Kalau lama sampai 10 hari, dah setahun, 10 tahun dipanggil koma. Koma dia panggil. Kalau hak dak bangun terus dipanggil titik. Noktah. Noktah habis cerita lah. Demikian juga seorang laki-laki wanita yang datang berpergian. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat tu lah. Jadi insya-Allah bulan depan minggu depan tu pakak-pakak lah. Istimewa budak-budak baru nak belajar ni beli buku. Beli buku. Biar senang buat ingatan, lepas tu boleh mutalaah di rumah. Kita tengok soalan-soalan. Soalan yang pertama, zakat simpanan yang dikeluarkan oleh tabung haji dari segi hukumnya boleh ke tidak? Yang kedua, duit bonus dividen yang diberikan oleh tabung haji boleh tak ambil buat makan? Yang ketiga, apakah hukumnya muslimat bukan muslimat sini? Bukan muslimat sini kata. Yang tidak menutup aurat kaki ke ada khilaf dalam bab ini? Baik. Masalah zakat simpanan yang dikeluarkan oleh tabung haji dari segi hukumnya boleh ke tidak? Dari segi dasarnya memanglah boleh zakat simpanan ini. Cuma kita kena jaga bila kita apa benda ni buat simpanan, buka tabung. Kita beri wakil. Kita wakilkan dengan lafaz kepada pihak tabung haji untuk mengeluarkan zakat kita bila cukup haul ni. Jangan bukanlah pakai isi borang itu masuk buku tu apa masa memandang-mandang keluar piti orang. Hal itu yang dipertikaikan oleh ulama. Sepatutnya kita wakil. Saya wakilkan pihak tabung haji untuk mengeluarkan zakat simpanan saya ini bila cukup masanya, tempohnya dan sebagainya. Itu nak ikhtiar, nak cermat. Bak kita simpan macam-macam, orang pun mana-mana waktu beg zakat kita. Tak boleh asalnya kita lah kena waktu beg. Dia jadi nak cermat, tak boleh jadi pertikaian. Masa kita buat simpanan, kita wakilkan dia. Pihak dia untuk mengeluarkan zakat bagi pihak kita. Kemudian dividen bonus ni, tengok keadaan lah. Kalau baru-baru ni ada berlaku percanggahan. Ada kata maknanya pegawai tinggi tabung haji kata buat keluar dah. Daripada maknanya saham-saham yang bercanggah dengan syarak. Tapi ada kata tak keluar lagi. Jadi masih lagi syubhat. Jadi nak kepastian, kita berjumpa sendirilah dengan pihak tabung haji. Minta kepastian. Kita pun tak pasti lagi. Sebab itu memang sahih. Melabur pada tempat yang canggah dengan syarak. Tak serema lah. Tapi campur dengan duit, jadi dividen bonus kita, jadi syubhat. Jadi kita nak pastikan betul-betul. Kalau tak sedap, maka dividen itu gunakan untuk perjuangan umat Islam, untuk masalah orang awam. Nak buat baiki tandas surah, nak buat jalan dan sebagainya. Muslimat tak tutup kaki. Baik. Pendapat jumhur ulama termasuk yang kita amalkan dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala ini, iaitu kaki termasuk dalam aurat lah yang wajib ditutup. Cuma tengok keadaan tepat-tepat tu. Kalau tepat kita keluar daripada belakang rumah nak pergi jemur kain itu, dimaaf pada syarak kata setengah ulama. Kerana kesekarang pada kita keluar pada bilik air nak marah saruk stokeng pula nak pergi jemur kain. Kadang nak ambil puyuk ni bahan stokeng pula. Hanya dekat dengan rumah itu diberi maaf pada syarak. Tapi kalau pergi campur dengan orang-orang ramai kaum laki-laki, maka kena tutup juga. Wajib kena tutup. Macam biasa balik pada asal, iaitu tidak ada darurah di situ. Jadi kepayahan umpamanya duduk dengan rumah, pergi rumah ipar, rumah apa benda ni, rumah birah dan sebagainya, terpaksa kena di dapur nak basuh pinggang dan sebagainya, maka ulama kata dimaaf pula, boleh nampak kaki nak pergi mari dalam bilik air,
Tak wajib pakai stokeng keluar pada bilik air sarung kaki. Jadi beruang habis stokeng. Ya, pakai kain sekata sampai bawah pada buku lali. Lepas tu bahagian bawah buku lali terkelihatan dengan sebab payah duduk serumah. Dia beri maaf pula pada syarak. Jadi hak asal tubik khalayak ramai ni, 2 pergelangan tangan dan muka dah. Macam biasa. Soalan yang kedua. Apa hukumnya jika saya berlunjuk di depan ayat suci Quran yang terletak di atas rak TV sebagai hiasan sambil menonton TV? Quran tu dibuat hiasan. Dia buat dalam rak TV. Atas tu TV. Lepas tu kaki dia tu hala ke Quran. Kaki tu hala ke Quran. Baik. Sambil menonton TV. Bukan sambil membaca Quran. Berat juga ni. Baik. Kita tengok dulu. Kalau rak TV, kalau Quran itu di atas. Atas pada rak. Ada rak dia yang di bawah. Rak tu atas. Buat benda lain. Ada rak yang TV tu atas. Bawah tu benda lain. Bawah tu bubuh rak. Yang banyakkannya TV di atas. Bawahnya rak. Kalau TV, kalau Quran di atas ada masalah lah. Dari segi menghancurkan kaki, dia tak selaras dengan kaki. Tapi kalau hak jenis Quran TV di atas, rak bawah, Quran masuklah rak. Bila kita belunjuk kaki kita ni, bila kita belunjuk, tak boleh pak gitu kaki. Hidup gitu kaki. Dah belunjuk. Akan belunjuk gitu. Mesti gini. Kalau boleh gini, balik awal dah tu beg kalau gini kaki dah. Orang mati. Dia jadi gini. Kalau gini, kita ubah sama agas. Itu kata pendapat yang paling kuat. Makruh lalu tu. Makruh. Tapi kalau betul-betul setuh di Quran haram. Tapi kalau arah saja sama rendah, maknanya dikira pada jarak, pada uruh itu jauh pada Quran, makruh lagu tu. Pasal apa? Pasal sunat tidak menghancurkan pada Quran, walaupun Quran itu pada uruh kelihatan jauh. Tapi ada juga jauh yang tidak masuk di dalam kehinggaan. Jauh mana? Jauh di nun kapur lain. Kaki itu sama dengan Quran kapur lain. Tidak masuk bok tu. Jadi makruh hukumnya kalau rendah lagu tu. Sengaja tahu dah Quran bubuh gitu, buat pergi bubuh bawah gitu, biar anak nak hina Quran. Jadi kafir kalau buat gitu. Kena jaga. Sama macam orang yang ada ayat Quran sengaja buat masuk di dalam tandas, dah haram lagi. Makruh. Makruh. Itu pendapat yang paling kuat. Kemudian letak atas TV tu tak comel lah. TV dengan berjoget dengan apa, kita berquran pula kadang bawah TV. Ni wallet sebelah Quran tu URTV pula. Ni mangga pula kapit. Lewat geriang belaka duduk menerak lah tu. Al-Quran ni letak tepat tinggi. Tepat rendah boleh letak sebenarnya. Tapi jangan letak pada tempat-tempat yang tidak sesuai dengan dia. Kan Quran ni kalamullah. Setakat mana kita besarkan Quran, setakat tu Quran jaga kita. Di akhirat lagi. Quran jangan main syafi'an lah. Syafi'an lah ni maknanya sebagai penolong bagi kita. Kalau kita tak anda baca pun, kalau kita muliakan dia. Kalau dulu budak-budak dulu kalau pergi ngaji Quran junjung. Ayat sah tu junjung ni. Junjung lah. Dia beli biskut junjung ni. Biskut posen. Junjung. Learning lah, ada lepas buang gitu. Jadi sebutlah kat TV Quran dengan gambar berjoget, dengan gambar apa tak. Saya ada seorang bapa saudara yang tidak ada kerja, tetapi dia mengedar pek kuda. Tadi dia kata tak ada kerja, ni ada kerja. Ada kerja lah tu. Ngedar-ngedar pun kerja juga. Dia selalu beli beras dan barang dapur. Bolehkah saya makan makanan tersebut? Saya duduk dengan dia dan tiada arah dah. Minta penjelasan. Baik. Imam Ghazali dia buat kategori 4 orang. Di sebuah kita nak makan harta dia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata yang pertama orang yang memang dia usaha dia halal. Ni halal kita makan. Tanpa ragu-ragu lah. Yang kedua usahanya haram. Ni memang haram kita ambil terus. Tak boleh makan. Kita tahu dah memang sumbernya satu-satu haram. Yang keduanya banyak yang baik daripada yang tidak baik. Nampak? Maka lagu ni boleh kita ambil lagi di segi fiqh ni. Dan yang keduanya, yang keempatnya sama banyak ataupun kita ragu. Kerana pekerjaan ni hak molek ada juga. Ada juga jual benda molek. Jual
You ketik si buruk dah halal. Kutik-kutik ting minuman tu halal. Sambil-sambil jual api kuda. Jadi capur dah. Manusia banyak tak tahu. Jadi hak lagu ni, orang-orang yang maknanya yang tertaraf pakai miskin boleh ambil. Kalau orang ni yang darurah, macam ni dia tak ada arah dah, duduk ngepok dara dia. Tapi sebaiknya dia berikhtiar mencari jalan kelepasan. Kerana walaupun dalam keadaan darurah sama-sama, akhirnya hati menjadi gelap. Hati itu menjadi gelap. Itu masalahnya bila orang yang menjadi sebagai penyumbang nafkah. Dia ni berat ditanya di akhirat nanti. Dengan sebab dia seorang habis, jadi punah habis. Dengan sebab ayahnya anak bini habis masuk neraka, makan haram pagi petang. Sumber-sumber yang tidak molek. Lepas tu kita khabar sama, orang-orang panggil buat jamuan, tengok dulu tuang. Kalau tuang kaki bahan projek, kaki lebong projek, kaki peteh orang apa semua, so giat kena beli lagu tu. Ambil tuan ni kita beli lembu apa semua. Lembu sama manis belaka bagus meleh. Tapi kita nak hak yang tidak diragui. Kalau hak syubhah tu macam birat telaga. Maka hak syubhah ini, kita ni kalau orang hak akhlak, jaga adab, jaga tasawuf sikit-sikit, ada warak, tinggallah. Kalau hak ni tak, orang ni dah anak saudara dia dah. Apakah kelebihan mati pada hari Jumaat? Benarkah Dajjal tidak akan turun di kota Mekah dan Madinah? Baik, kelebihan mati pada hari Jumaat ini memang kita akuilah kerana datang dalam hadis-hadis yang sahih. Maksudnya dia ini aman daripada fitnah kubur. Dan ada pendapat ulama yang mentakwilkan maksud ini, maksudnya iaitulah ringan seksa kubur. Kalau takdirkan kata dia itu, dia kena seksa dalam kubur, dia diringankan seksa. Tetapi pada dalam alam barzakh sahaja. Kerana dengan sebab berkat hari Jumaat. Ada pun bangkit di padang mahsyar dalam neraka, tak ada ringan hak tu. Dengan sebab dia mati hari Jumaat. Sekalipun pada orang itu fasik. Imam Nawawi kata sekalipun orang fasik lah. Orang fasik, orang tak tutup aurat. Orang maknanya minum arak. Ada juga kelebihan. Syarat dia orang beriman. Mati pada hari Jumaat. Tapi bukan makna masuk surga teguh macam kita duk faham. Kan masalah alam barzakh diringankan soal jawabnya ataupun diringankan azab kuburnya. Benarkah Dajjal tidak akan turun di kota Mekah dan Madinah? Menurut hadis-hadisnya memang begitulah. Dajjal ni turun pada ketika zaman Imam Mahdi rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Qurtubi sebut dalam kitab dia yang terkenal Tazkirah, cerita kisah Imam Mahdi. Imam Mahdi berperang dengan tentera-tentera Yahudi. Jadi menang, kemenangan besar umat Islam. Dalam kemenangan inilah turunnya Dajjal, laknatullah. Sekarang ni tak ada lagi Dajjal, anak cucu dia. Dajjal ni sifu. Boh besar kali, mata sutir. Hak ni yang mengajak kepada kesesatan murid-murid atau tentera-tentera Dajjal. Benda-benda apa pun kita diajak orang, ajak buat benda sesat. Maka kita ni adalah tentera-tentera Dajjal. Tu guru turun ke diam sekali. Tangan kiri ada syurga, tangan kanan ada neraka. Ngarung dalam lautan Cina Selatan sekat ting. Tak boleh. Tu hang buat. Allah Islam nak ada besar gitu. Tu dah bukan made in Thailand. Allah Ta'ala buat. Dah ikan ada besar. Kita orang Melanggana tengok ikan baru. Ibu gelama dia tengok lagi. Kamar ada dia tengok ibu gelama. Berat 40 kilo. Dia kata bermawa aku ngai gelama ada satu patah. 40 kilo. Wow kata. Dah baru ibu gelama. Dia tengok lagi ikan paus. Berat 50 tan. Tengok. 50 tan. 3 kali panjang bah tu. Bah peleh. Bah dia ni bah bui. 50 tan ikan besar ni. Dah boleh ambil. Kalau nak besarnya dah boleh pulang kuali. Kuali apa anak rumah-rumah. Jadi tak ada belik dan Tuhan buat, ada belik makhluk Allah, tak ada belik. Daripada benda yang begitu halus kek apa bendanya butir tengah luruh pada bunga dia. Tengok apa 15 meluk ulu kalau berang 15 meluk semeluk ni so ni 15 orang asal satu bukan ganda buat Tuhan buat. Jadi Imam Mahdi bukan lawan ni, bukan lawan Dajjal, bukan Imam Mahdi dak kan. Ini ketentuan Allah. Allah ni Rabbil Alamin, dia yang caturkan apa yang berlaku pada alam. Dengan kehendak Allah lawan ni Nabi Isa alaihi salam.
Nah, yang orang kafir Kristian duk kata Jesus Christ, Lord Jesus. Nah, Nabi Isa membunuh Dajjal dan membatalkan agama Kristian. Mana repis salib ni membatalkan agama Kristian. Naik di atas mimbar beritahu agama Kristian yang kata daripada aku adalah dusta. Aku Islam, ikut agama Muhammad. Nah, itu Nabi Isa. Nah, kan dibuatkan Nabi Isa keturun. Dia buat cerita. Orang tengok mau cerita Nabi Isa turun kiamat. Belakang kepala ni terbit cahaya ni nak tengok muka nak apa. Tu awak gitu lagi. Nah, lalu yang membunuh Dajjal Nabi Isa alaihissalam. Nah, dan dia tak boleh masuk kota Mekah dan kota Madinah. Yang datang di dalam hadis. Ini semua ni berita-berita gaib yang kita tak boleh nak ijtihad. Nah, maka kita tawakkul terhenti atas nas. Mari nas kita terima. Nah, nak tambah-tambah tak boleh. JKK tak ada pasti baru soalan. Memang pikak semua. Tak mahu cok borang untuk anak nak kahwin dan hal-hal lain, apa hukumnya? Orang pah dah dicok. Marah sebab kalau dia nak nikah, nak cok borang ni daripada JKK. Nak pelik je dah ada pula cok borang pengesahan dara JKK. Jadi kalau dia nak cok susah kita. Nak mu hebat mu bukan apa benda ni Dr. Hamid Arsyad nak cek dara orang. Mu siapa? Nah, ni nak nulis dak anda. Nak ada borang kita jabat agama ni kalau nak nikah dia ada borang cek gitu. Borang pengesahan dara atau janda. JKK tu kan cek. Dia dah nyanyi kau orang. Ayuh ni bawa anak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia gitu. Ada apa? Bekeng lah. Dah bagi ngepi oh. Makan lalu. Ni anak nak nikah, nak cek dara. Dah lalu ke ayuh. Nak. Air, kita bahasa air. Nak. Apa benda gitu. Kena cok lagi. Nak. Dia pun tu orang tak lambu nak tengok. Bini JKK pun icat. Cek model ingat tu. Jangan lagak cek. Susah lagu ni. Yang sebenarnya boleh lagi. Pengulu. Nak. Pengarah boleh. Nak. Gawat-gawat tinggi boleh. Nah. Asawi dia dah. Acawala. Nah. Kalau dia kata tak dara dah. Nak kan? Dia ambil orang janda pula. Jadi susah. Nah, tidak boleh nikah. Payah-payah nak nikah ke dia. Nah, tadi kau mang tunggu. Apa benda dia cok lagu tu. Berarti kalau kata borang-borang maknanya nak minta lokal dia tak kira. Nah, ni reti dara. Nah, ni bukan pakar sakit buang. Nak ngesah dara mu siapa? Ni boleh habis dara mu ni. Kacau alal ni. Nah. Ada satu masjid dua tekad yang terakhir. Tekad atas jemaah laki-laki semayang, tekad bawah jemaah perempuan semayang. Tekad bawah jemaah perempuan pasang aircon, semua pintu dan tikar tutup rapat. Tapi tekad bawah ni dipasang remote screen supaya nampak pergerakan imam di atas. Soalan sah ke semayang dengan keadaan yang demikian? Nah, masalah sahnya berlaku khilaf di kalangan ulama. Nah, asalnya sunnahnya perempuan duduk di belakang imam. Nah, hak tu hak asal, hak tak ada pertikaian lah. Nah, imam depan, lelaki kaum perempuan ada di belakang. Jemaah laki-laki. Nah, kemudian kalau tidak muat, itulah barulah diperlonggarkan hukum hak asal. Al-umur iza dhaqat ittasa. Anda muat ataupun orang puan tua-tua nak naik atas dah orang. Nah, jadi paksa kena buat semayang lelaki di atas. Maka ada ulama yang mengatakan memakai kaedah ini dimaafkan lagu tu. Dengan syarat maknanya boleh pergi kepada imam dan mengikut maknanya menggunakan panduan skrin lagu tu memanglah bid'ah. Memang bid'ah. Tapi ada ulama-ulama yang mengatakan harus jikalau itulah saja caranya nak dapat mengetahui pergerakan imam. Nah, walaupun benda ni bunyi pelik. Nah, tak dengar dah tu bawah, tak dengar dah imam datang. Rokok sujud pun tak tahu.
Maknanya pasang dah speaker tapi siap-siap kok belaka. Kok. Jadi pasang skrin depan nampak tak imam kok belaka. Walaupun dia seolah-olah seperti macam gambar di depan, tetapi secara langsung diiktiraf juga pada syarak. Tapi fatwa seperti ini tak ramai yang fatwa. Kerana benda ni benda baru. Macam fatwa yang mengatakan harus kita matikan telefon tengah semayang, tak batal semayang, dan memang itulah yang lebih zahir. Walaupun tak ramai yang fatwa, tapi pendapat kita cenderung kat arah tu. Tengah bunyi telefon kerung, dia pun gagal lah pakcik tutup. Tu. Kalau nak meneruskan semayang tak mau mengganggu orang. Memang tak baca semayang. Tapi pelik lah bunyi. Bunyi macam dah telefon tu dalam semayang main telefon pula. Tapi itulah yang terbaiknya. Kalau ada lagi kita duduk pada zaman Nabi, memang Nabi setuju sangat lah kalau benda lagu tu dimatikan. Sekalipun di dalam semayang, ada ulama yang mengkiaskan, maknanya boleh lagi maknanya katak ular dan kada dalam semayang. Naitai kalau dikin depan ambil sipal lepuk katak. Padahal bukan kait dengan kerja semayang, bukan nak mari ketik kita, tapi takut dia terlepas ketik orang lain. Sunat katak juga di dalam semayang. Bahkan ada ulama mengatakan kalau kita dah ingat nak kilas gerbang, ada tapal baru, semua pakai gerbang, kita takbir. Dalam takbir itu katanya boleh kita kilas gerbang lagi. Supaya dapat akhbar pakai gerbang di dalam semayang. Cuma dalam mazhab Syafi'i kata jangan gerak 3 hari turut-turut. Mazhab lain kata tak apa, hak perintah ni 14 hari turut-turut tak apa. Itu khilaf. Jadi dalam masalah ini apa benda ni? Bila berlakulah darurah, tak dapat tidur, orang tua tak boleh nak naik atas, terpaksa kena wasah dia situ. Maka boleh dengan lihat pergerakan secara langsung seperti itu, sebagaimana kita harus mengikut imam dengan menerima daripada bantuan alat elektronik yang berupa speaker alat elektrik juga. Kita tak dengar tapi duduk belakang luar masjid dah, tapi dengar ke wayar elektrik daripada amplifier dan mikrofon, sistem besar suara, bukan direct daripada imam. Maka daripada alat elektrik ni kita sah ikut imam, tapi berupa pendengaran, maka kita juga ulama kata berupa penglihatan pun menggunakan alat elektrik, boleh juga kita ikut imam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi